Para penerima bantuan akan lebih mudah mendapatkan pinjaman tanpa faedah daripada pelbagai yayasan, syarikat dan agensi yang membiayai kerja-kerja amal. Pesuruhjaya Pertubuhan Amal COC sedang menyimak peraturan ke atas badan-badan tersebut bagi memudahkan langkah sebegini serta pelbagai langkah lain. Ini bertujuan untuk menarik lebih ramai penderma tempatan dan antarabangsa. Pemerintah menggiatkan langkah untuk menjadikan Singapura sebuah hub kedermawanan serantau. Sebagai permulaan, tiada jumlah minimum bagi dana yang boleh diperuntukkan sesebuah pertubuhan untuk kerja amal di Singapura. Mereka juga diberi kebebasan untuk berbelanja bagi aktiviti seperti Majlis Anugerah. Organisasi juga boleh memilih untuk memberi pinjaman tanpa faedah kepada penerima manfaat. Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia Edwin Tong mengumumkan perubahan ini semasa persidangan tadbir urus amal siang tadi. Beliau turut melancarkan kit yang dipertingkat bagi membantu badan-badan amal menangani risiko seperti ketidaktentuan ekonomi. Encik Tong berkata kemaskini sedemikian sejajar dengan langkah pemerintah meningkatkan pengurusan berkait pendedahan maklumat oleh badan-badan amal berdaftar. This new regime, as you know, aims to strike a balance between the need for transparency and accountability and the need to minimize administrative burden on charities. There are still safeguards to help members of the public make informed decisions about their donations. Charities are itself encouraged to put in place adequate processes and internal controls to ensure compliance with the disclosure regime when conducting public fundraising appeals. Bagi meningkatkan usaha memerangi denggi, Setiausaha Parlimen Kanan Kemampanan dan Sekitaran, Bae Yam King mengumumkan nyamuk jantan Aedes yang membawa Wolbachia akan dilepaskan di 5 lokasi baharu di daerah selatan Singapura mulai suku pertama 2024. Kelima-lima lokasi ini adalah Bukit Merah, Teluk Belanga, Clementi, West Coast, Commonwealth, Holland dan Marine Parade Mountbatten. Ia merangkumi estet HDB serta estet perumahan privat. Langkah terbaru ini akan memberi perlindungan kepada 480,000 isi rumah berbanding 350,000 sebelum ini, naik daripada 26% kepada 35% ke semua isi rumah di Singapura. Menurut Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA, kelima-lima lokasi baharu ini dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan, ia termasuk sejarah risiko tinggi, denggi, kelompok nyamuk Aedes serta kapasiti NEA untuk menghasilkan dan melepaskan nyamuk jantan Wolbachia Aedes. Menurut data di lelaman NEA, lebih 8,700 kes denggi dicatat tahun ini. Sebanyak 143 kes dilaporkan sepanjang minggu lalu. Cuaca lebih lembap dalam beberapa minggu akan datang dijangka mewujudkan keadaan di mana pembiakan nyamuk dan penularan denggi kemungkinan bakal meningkat. Parlimen akan kembali bersidang esok dengan rang undang-undang untuk membolehkan Presiden dan Menteri Kabinet menerima pelantikan dalam pertubuhan antarabangsa bakal dibahaskan. Jika diluluskan, pelantikan itu boleh diterima atas kapasiti peribadi jika ia membantu memajukan kepentingan negara. Antara isu-isu yang juga akan dibahaskan di Parlimen termasuk keberkesanan aplikasi anti-penipuan seperti Scam Shield dan sokongan bagi penjaga warga emas. Selain itu, para AP juga mengajukan soalan tentang jumlah pekerjaan yang ditawarkan kepada lulusan baharu. Perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026 antara Singapura dan Thailand sedang berlangsung kini di Stadium Negara. Sejak 6 petang lagi, para penyokong kedua-dua pasukan sudah mula membanjiri pekarangan Stadium Negara. Ada yang turun padang lengkap berpakaian merah dan biru. Lebih 20,000 tiket terjual dengan 90% daripada mereka merupakan penyokong pasukan Singapura. Antara mereka yang ditemui sebelum perlawanan tadi meluahkan harapan agar pasukan Singa dapat bangkit daripada kekalahan 5-0 dalam perlawanan menentang Korea Selatan sebelum ini. Tough fight lah, but most of the time Thailand akan menang against Singapore lah, most of the time lah. But hari ini insyaAllah Singapore menang lah. I hope so. Our group is very tough lah. So tonight, since the home crowd is there cheering for them, so hope that they will win. Yeah, they will win. Dan saudara, untuk mendapatkan perkembangan terkini, kita bersama wartawan Nur Helmi Hakim yang kini berada di sana. Hakim, boleh kongsi dengan kami bagaimana rentak perlawanan setakat ini?
Ya Izwan, rentak perlawanan semestinya agak sengit, agak pantas ya. Kita dapat lihat Thailand lebih mengawal permainan sekarang ini. Mereka sudah pun mendahului keputusan dengan 1-0 dan ini juga dapat dilihat ya, mereka nampak lebih yakin. Tetapi bagi pasukan Singa sendiri, mereka tetap memberikan saingan sengit dan ini juga mungkin kerana mereka bermain di hadapan lebih 20,000 penyokong di Stadium Negara ya, dan lebih 90% daripada penyokong itu adalah para penyokong Singa, pasukan Singa sendiri. Dan saya sekarang sebenarnya berada di luar stadium dan apabila kita mendengar sorakan mereka yang kuat dan gemuruh, itu adalah petanda bahawa mereka tidak kisahlah pasukan Singa ataupun pasukan Thailand sedang membuat serangan. Dan bagi pasukan Singa sendiri mungkin mereka nampak lebih bertenaga, lebih yakin kerana mungkin dengan adanya para pemain yang direhatkan sebelum ini bagi perlawanan menentang Korea Selatan, mereka bermain hari ini seperti penyerang Ilhan Fandi. Dan Hakim, mungkin boleh kongsi dengan kami juga sejauh manakah perlawanan malam ini penting buat kedua-dua pasukan? Ya Izwan, kedua-dua pasukan sudah pun kalah bagi perlawanan pertama mereka dalam pusingan ini ya. Jadi sebarang mata hari ini adalah diharapkan daripada kedua-dua pasukan. Namun bagi pasukan Singa dan pasukan Thailand sendiri, rekod perlawanan mereka mungkin lebih memihak kepada Thailand untuk menang hari ini kerana kemenangan Singapura menentang Thailand yang terakhir adalah pada 2012. Dan hari ini juga kita kehilangan beberapa pemain seperti pemain pertahanan Irfan Fandi atas kecederaan dan juga pemain tengah Shah Syahiran. Jadi ini mungkin menjejas pasukan Singa. Namun mereka tetap memberikan persaingan sengit dan sebarang mata hari ini sangatlah diharapkan ya kerana mereka menentang pasukan gergasi Korea Selatan dan China dalam kumpulan mereka ini.